أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas online di bawah tajuk Fitnah Akhir Zaman yang ditaja oleh grup Infak Masjid Darsa 11. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati para penaja kita, dijauhkan mereka daripada kesengsaraan dunia, dibuka kepada mereka keluasan akhirat. Jadikan doa mereka doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia yang kita duduk pada hari ini ialah dunia yang telah pun menunjukkan dirinya dan juga wajahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Iaitu dunia ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah dalam bentuk satu orang perempuan yang sudah sangat tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bongkok tiga, bongkok yang sudah hampir mencecah tanah dengan rupa yang sangat buruk. Itulah sebenarnya yang sedang berlaku kepada umat Islam dan umat manusia pada hari ini. Sifat dunia ialah pembohong. Itu sifat dunia. Maka sebab itu ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad datang dunia kepada Sayyidina Umar dengan rupa yang Nabi tengok tu,
Ketika itulah Sayyidina Umar berkata, ya dunia gharri ghairi, wahai dunia, kalau engkau nak tipu, tipu orang lain, jangan tipu aku. Ya, Sayyidina Umar ni dia tak mau dunia, tapi dunia mau kat dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak mau dunia, dunia pun tak mau kat dia. Jadi dunia sifatnya ialah penipu dan pembohong. Sebagai contoh, pada hari yang panas terik, kita tengok di atas jalan raya ataupun di atas padang pasir seperti ada ayak. Bila kita sampai, kita tengok tak ada ayak pun. Itulah dia panggil fata morgana dunia. Pembohongan, penipuan, dan dia pendusta. Maka di atas sifat itu, maka ramailah orang yang kena tipu dengan dunia ni. Ramailah orang yang kena tipu dengan dunia ni. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia ni semakin bertambah, semakin menyebabkan orang tu sayang kepada dunia. Sedangkan dunia tu tak bawa masuk kubur pun. Pendapatan yang kita miliki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menimbulkan dalam hati kita sayang nak buat kebaikan. Sedangkan kalau kita bagi, kita infak, kita menyumbang, tak kurang pun duit kita, tapi sayang nak keluar. Kalau bagi ke orang, habis duit hang. Jadi itulah yang menyebabkan orang tak berkeluar duit, tak bersedekah dan menginfak duitnya di jalan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu seseorang itu dia telah pun kena tipu dengan dunia. Buat keluar duit, bukan makin kurang duit, dia makin bertambah duit. Tapi sifat dunia yang menipu, seseorang tu akan rasa kalau buat keluar duit, habislah duit. Kalau dia beli duit, kalau dia keluar duit kerana dunia untuk membeli mengikut hawa nafsunya, itu memang kurang duit. Tapi kalau dia menginfak tujuannya kerana Allah, fi sabilillah, tu bagi duit tak kurang duit, duit makin bertambah. Tu contoh yang kata dunia ni menipu kita. Dia membohongi kita. Hakikat dia menipu kita. Dalam waktu yang sama timbul para pendusta. Para pendusta ni dia melengkapkan proses untuk keluarnya Dajjal. Maksudnya sebelum keluar yang sebenar Dajjal, maka akan keluar dulu sebelum itu meratai di mana-mana orang membohong, orang berbohong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, para pemimpin ataupun orang-orang politik. Orang politik ialah orang yang paling, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang paling nampak berbohong. Allahumma salli ala Sayyidina. Pelbagai janji ditawarkan, begini. Dan banyak janji yang ditawarkan itu tak tertunai, dan mereka tidak bercadang untuk menunaikan. Mereka hanyalah berjanji untuk mereka dapat dinaikkan sebagai pemimpin. Bila mereka naik sebagai pemimpin, mereka tak mampu nak tunaikan janji. Allahumma salli ala Sayyidina. Itu dia panggil
Bila sifat dia berjanji dia tak tunai, maka sifat ialah sifat orang-orang munafiqin yang membohong manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terhadap keimanan dia. Dia tunjuk dia orang beriman, sedangkan dia tidak beriman. Tu dia panggil orang munafiqin. Tunjuk dirinya beriman, sedangkan dia tidak beriman. Jadi orang yang berjanji tidak menunaikan, dia memenuhi ciri-ciri kemunafikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hari ini subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad sebagai contoh depan mata kita. Dulu kita ingat kita ambil 2 dos cukup dah, dia tambah lagi 3 dos, lepas tu nak pergi 4 dos. Jadi rakyat ramai kena tipu. Ini satu pembohongan yang nyata depan mata rakyat. Jadi sebelum nak main Dajjal hak besar tu, jadi dunia ni akan penuh dengan Dajjal-jalal, pembohong-pembohong, pendusta-pendusta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang peliknya, pendusta itu dipercayai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang percaya pula, dia dah bohong banyak kali dah. Orang ni ikut pembohong tu, penipu tu. Ni fitnah di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang banyak berbohong tu dipanggil Dajjal. Banyak berdusta, berbohong. Satu Dajjal di zaman dia, jangan percaya syurga dia, dan jangan percaya neraka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga dia ialah neraka dia, neraka dia ialah syurga dia. Dia bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini situasi yang bakal ataupun yang telah kita temui, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini pembohong-pembohong ni menguasai media sosial. Duduk dalam Facebook, duduk dalam Instagram dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Orang lebih percaya yang dikhabarkan oleh media sosial daripada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah situasi yang sangat berbahaya pada kita pada hari ini. Dia sampai anak-anak kita pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, TV tak tengok dah. Hari ini tengok Facebook dan sebagainya. Jadi bayangkan generasi akan datang tu macam mana. Hari ini pula orang boleh buat cerita. Bila cerita tu keluar, masalah Sayyidina Muhammad, pembohongan tu keluar, maka orang pun viral. Bila diviralkan masalah Sayyidina Muhammad, kita pun turut juga, copy paste juga. Jadi kesannya ialah keburukan dan kehancuran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dia pendusta ni, dia ada duit ya? Dengan duit dia boleh conquer manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pelbagai situasi untuk menimbulkan simpati, untuk menimbulkan takut dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang kenai, yang tak kenai, tak kenai. Contoh kata-kata macam Bill Gates, dia yang menajar semua ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duit dia banyak, dia tajar semua, dia merancang segala-galanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan di sana ada orang membela pula hak tak betul ini. Itu lagi teruk, maka keadaan lagi semakin teruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tapi orang boleh menipu manusia dalam satu masa, tapi orang tak boleh menipu manusia dalam semua masa. Lama-lama akan terkeluar juga, akan terbukti juga dia pembohong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, fitnah akhir zaman ni. Orang yang benar dikatakan dusta pula. Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau kita cakap betul, kita tak duduk di arus perdana, kita cakap yang menyanggah arus perdana, maka orang yang seperti itu akan dikatakan bohong, anti tu, anti ni. Ni situasi di akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya di akhir zaman ni, kalau kita betul, kita tak lama. Kita duduk dalam sesuatu, dalam jabatan-jabatan tertentu, kita betul. Hari ni orang, bila mana orang nak naik, dia kena pijak orang, dia kena nafi orang tu, dan nafi orang ni, pertidakkan orang tu, dia boleh naik, baru boleh naik. Lepas tu bila mana seorang tu nak betul keadaan, dia tak lama. Orang jujur tak lama. Kalau macam tu, dia kena jadi macam tu juga, baru dia boleh kekal. Jadi kalau orang nak belat pijak dia kena pijak orang juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan orang jujur ni orang benci. Hang ni betul sangat lah, berarti kona-kona lah semua ni, dia benci pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hari ini, kalau nak betulkan diri sendiri, kena fitnah orang. Sedangkan fitnah tu tak betul. Kawan tu bukanlah seperti mana yang dikata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila fitnah orang, maka naiklah orang yang tidak jujur tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Yang seterusnya, amanah diberi kepada pengkhianat. Dia amanah ni diberi kepada orang yang amanah. Tapi hari ini dia beri amanah kepada pengkhianat. Nabi sebutlah hadisnya, idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila mana diberikan sesuatu urusan yang bukan kepada ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Fantaziris sa'ah. Urusan ni dia kena bagi pada ahli dia. Satu urusan tu dia kena serah kepada ahli dia, orang dia, makna dia. Contohnya urusan mufti, hukum hakam, kena lantik orang alim. Urusan yang berkaitan dengan kesihatan, dia kena bagi kepada doktor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menteri nak pegang tu, dia mesti ada background berkaitan dengan ilmu kesihatan. Tiba-tiba bagi kepada yang tidak sesuai dengan, digalas amanah tu kepada orang yang bukan ahli dia. Berarti kiamat dekat lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pemimpin kita angkat yang amanah nak buat kerja kita, tunaikan amanah-amanah rakyat. Tiba-tiba bagi amanah kepada yang bukan ahlinya. Contoh, boleh tak kita bagi ikan suruh kucing jaga? Habis ikan tu. Tu yang ada Allah ni. Mereka bukan buat kerja untuk rakyat, mereka buat kerja untuk mereka. Walaupun tak semua pemimpin macam tu, tapi pemimpin macam tu dah banyak. Ada pemimpin yang ikhlas, tapi pemimpin yang kita cakap ni dah banyak. Mereka hanya nak dilihat mereka itu berjiwa rakyat. Sebenarnya di hati mereka tidak. Mereka nak dilihat oleh rakyat hanya semata-mata itu
sebenarnya mereka tak berjiwa dengan jiwa rakyat pun. Kalau mereka buat keluar satu-satu undang-undang, bukan untuk kesejahteraan dan keharmonian, tapi untuk mereka sendiri. Nabi sebut yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Mereka menghukum bukan untuk kamu, tapi untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka. Ni situasi yang sudah pun berleluasa dalam masyarakat, yang menandakan kita sudah berada di zaman yang sangat kritikal dan betul-betul menguji iman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, mereka memikul amanah, konon yang memikul amanah bukan untuk membela bangsa, bukan untuk membela agama, tapi ialah untuk menaikkan nama diri mereka sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas amanah diberi kepada pengkhianat, fitnah akhir zaman juga berlaku apabila orang yang jujur dikhianati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya bahawa orang yang tidak jujur ini akan sehabis-habisnya memusnahkan orang-orang yang jujur, sehingga dalam masyarakat hampir tidak ada orang yang jujur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jujur ni, dia kena jujur dengan diri sendiri dulu. Sampai hari ni cuba tengok contoh. Hari ni orang nak kahwin susah. Kalau dia duduk dalam dunia hak macam tu, dia nak kahwin cukup susah. Sebagai contoh orang perempuan, hampir-hampir dia tak mempercayai setiap lelaki-lelaki. Dia nak cari mana yang baik, maknanya terlalu sedikit. Begitu juga orang lelaki-lelaki nak cari orang perempuan. Contoh, saya pernah jumpa orang yang kematian isteri. Lepas isteri mati tak kahwin-kahwin. Dia kata, pasal apa tak kahwin? Dia kata, itulah ustaz. Jawapan dia kita faham dah. Dia nak cari yang betul-betul. Pilihan dia yang pertama hari itu hampir tak jumpa. Susah nak cari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini situasi di akhir zaman. Bila kita ambil orang kerja dengan kita, sebenarnya hati kita spare. Faham tak? Ambil orang kerja dengan kita, hati kita spare. Spare apa? Spare habuan. Mana kita tak harap sepenuhnya. Salam Sayyidina Muhammad. Kita spare di hati kita satu ruang untuk kita su'uzan. Kita tak percaya sepenuhnya. Ini situasi kita duduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di sana ada satu permainan untuk memastikan jangan orang jujur jadi pemimpin. Macam mana pun jangan orang jujur menjadi pemimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab itu orang yang baik-baik diketepikan. Yang jadi pemimpin tu semua serakah semua. Hak dia memang dia nak ambil lah. Hak kita pun dia nak ambil juga. Dia tak peduli lah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Hari ini contoh. Allahumma salli ala Sayyidina. Contoh yang ada pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang mendapat kesan buruk daripada suntikan contohnya, masih belum ada pembelaan Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan nafikan pula terhadap sakit yang Allahumma salli ala Sayyidina yang timbul daripada sebab itu, dikatakan bukan dengan sebab tu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi inilah satu bentuk kezaliman yang meratapi alam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya fitnah di akhir zaman ialah orang bodoh mengurus hal-hal umum. Satu masa Nabi SAW bercakap tentang satu golongan yang Nabi sebut golongan Al-Ruwaibidah. Para sahabat tanya, siapa golongan Al-Ruwaibidah ni Rasulullah? Nabi kata orang-orang yang jahil, yang otaknya dungu, diberi untuk menguruskan hal-hal umum masyarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini banyak orang bercakap, tapi dia bukan yang sepatutnya bercakap. Dia digambar oleh Nabi sebagai khutabaul fitnah, bercakap menimbulkan fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi tengok satu kumpulan orang dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas ni kira tarik lidah potong pakai gunting. Nabi kata, ya Allah, siapa tu Jibril? Nabi kata, itulah di akhir zaman esok khutabaul fitnah, bercakap bukan mendamaikan orang tapi memecah belahkan orang, bukan mendekatkan orang tetapi menjauhkan orang. Mereka bercakap, jadi yang timbul adalah fitnah pada agama sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina. Dia cerita fitnah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana dia berlaku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau mata hati kita jernih, kita tahu ni cakap ni tak betul. Mereka boleh menghiaskan cakapan dia bang. Cakapan tu dia boleh buat aksesori sehingga orang nampak macam betul. Jadi orang yang lain umum percaya, tapi bagi orang yang ada mata hati, dia tahu bohong. Sebab tu di akhir zaman ni dia perlu cerdik, dia perlu jernih mata hati. Seperti seseorang tu boleh melihat tulisan kaf, fa dan ra di dai Dajjal. Kalau kita tak mempersiapkan persiapan mata hati yang baik, jadi kita tak tahu nak beza mana benar, mana buruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena berhati-hati dalam situasi yang ada ni. Situasi ni kalau dibiar melalut, maka kesannya yang paling berat ialah pada agama. Seperti saya kata lah, hari ni orang nak salam, orang kena tanya, boleh salam ke? Pening hari ni tanya, boleh salam ke? Begitu juga di masjid, orang dah tak salam dengan siapa-siapa lah. Orang perempuan mungkin tak tahu, orang lelaki main Jumaat semua tak salam siapa lah. Jadi maknanya agama kita sudah dirosakkan. Taklah berbagai pihak minta untuk dikaji SOP balik tentang penjarakan dalam sembahyang di masjid. Jadi tak ada respon, diam 1000 bahasa. Salah Sayyidina Muhammad, diam 1000 bahasa. Jadi maknanya biarlah sembahyang tu renggang-renggang, biarlah sembahyang tu berjarak. Berjarak pula bukan sikit-sikit, 1 meter. Salah Sayyidina Muhammad. Takkan tak ada salah Sayyidina Muhammad ruang untuk SOP ni dibaiki balik. Kalau dibiak macam tu salah Sayyidina Muhammad, maka mana maksud saya, hak orang lain dah dibetulkan, ekonomi, politik, tapi hak agama ni, Islam kita ni masih belum
ada ruang untuk kita rasa lega. Allah Sayyidina Muhammad. Di Mekah orang dah rapat-rapat dah mayang. Kita ni duduk macam tu lagi, tak ada perubahan lagi. Jadi bahayanya soft dalam keadaan situasi macam tu, salah Sayyidina Muhammad, hati kita akan berserak, kita akan berpecah. Hati yang dikendaki oleh musuh-musuh kita. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan itu berguna untuk menjadi muhasabah dan renungan kita semua dalam kita menjalani kehidupan yang sangat kritikal. Sehari sebenarnya seperti yang Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, akhir zaman ni bertukar pemimpin, dia bukan semakin baik, dia semakin memburukkan keadaan. Masalah Sayyidina Muhammad, sehinggalah datang pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah semua dan segalanya akan selesai, insya-Allah. Jadi kita ni duk harap macam tu lah, bilalah Tuhan nak pulihkan balik agama dia ni. Tapi sebenarnya dia duduk tang pada kita, kita mau berubah ataupun tidak. Kalau kita nak, tak mau, kita nak kepada tidak ada perubahan, maka kekallah tak ada perubahan. Kalau kita redha dalam situasi yang ada, jadi kekallah kita dalam situasi yang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Tuhan nak bagi kemenangan pada agama, kena ada usaha daripada pihak kita. Kalau orang yang pegang urusan-urusan agama pun kata tak apa, jadi tak apalah selama-lamanya. Jadi agama kita, masalah Sayyidina Muhammad, yang sepatutnya agama tu memimpin, hari ini agama dipimpin. Agama orang atok. Macam ni, agama kena macam ni, agama kena macam ni. Jadi itulah nasib yang ada pada umat Islam di akhir zaman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana hidayatik, Allahumma nawwir qulubana hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.